Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Okey, untuk video kali ni aku nak share dengan korang composition dengan kamera angle yang korang boleh praktikkan dalam video korang untuk buatkan video korang tu lagi menarik. Sebelum aku lanjutkan, okey, kita punya topik ni ataupun pasal kamera angle dengan composition ni, kenapa dulu? Okey, kenapa kamera angle ni penting untuk dalam sesebuah video lah. Kenapa kita perlu guna kamera angle ni dan kenapa ia boleh mempengaruhi kita punya video. Apa hal dengan aku? Sorry bro, sorry. Kamera angle ni adalah penting untuk kita sampaikan motif ataupun kita punya perspektif dalam sesebuah video lah. Kita boleh create, okay, kita boleh buatkan video kita tu mungkin nampak lagi powerful, nampak lagi sedih, boleh buatkan video tu jadi lonely, jadi lemah. Itu semua based pada kamera angle. Benda tu memainkan peranan yang penting. Okey, lagi satu, kamera angle ni boleh juga sampaikan motif sesebuah video tu lah. Okey, let's say kalau cerita korang ataupun video korang tu lebih kepada macam stres ataupun sedih, normally kamera angle tu akan dapat close up, dekat, daripada bawah, daripada atas, daripada tepi. So benda-benda gitu penting sebab masa shooting kita dah kena praktikkan benda tu. Tak boleh masa editing sebab benda-benda gitu lebih kepada technical detail. Macam aku cakap tadi, okey, penting sebab masa nak edit nanti korang tak adalah sakit kepala sebab tak cukup footage, angle yang sama. So tak nampakkan mood video korang tu lebih menonjol ataupun main subjek korang tu tak nampak dominance. Yang tu korang kena terus make it right masa shooting ataupun masa production lah. So ada 7 semua kamera angle yang aku nak share dengan korang. Okay, first kita ada wide, okay, wide shot, kita ada medium shot, kita ada tight shot, lepas tu kita ada macro shot, and then kita ada high dengan low shot, lepas tu yang last over shoulder shot lah. So banyak kamera angle ni, tapi yang aku biasa pakai dan aku rasa benda tu penting untuk aku share dengan korang adalah 7 sajalah. So mungkin ada banyak lagi, korang boleh share juga dekat komen bawah ni, and then mungkin boleh member lain pun dapat belajar dan aku pun dapat belajar. Okey, kita start dengan wide shot. Okey, wide shot normally aku guna pakai bila aku nak establish sesuatu tempat ataupun sesuatu lokasi tu. Let's say kita dekat tempat yang, let's say wedding hall. So normally aku akan tunjuk dia punya dewan dia, aku akan tunjuk dia punya tempat dia, so nampak environment dia. Let's say kalau shoot nikah, so mungkin boleh belanja sikit footage daripada drone ataupun footage depan masjid tu. So kita punya viewers akan terus lock dekat dalam dia punya otak dia kat mana kita berada. So maksudnya, okay, let's say kalau shoot nikah, okay, dekat masjid. Okay, so kita dah faham, okay, ni suasana dekat masjid. Barulah kita pergi kepada detail-detail yang lain. Okay, untuk wide angle ni ataupun wide shot ni aku akan pakai normally 20mm untuk shoot wide dengan tak pun 24 lah, at least minimum. So 20, 24 ke bawah lah, macam
16 pun okey, tapi bagi aku terlalu wide. Bagi aku sweet spot dia adalah 20 ataupun 24mm. Untuk medium shot pula, okey, untuk medium shot normally aku akan pakai 35mm. Okey, medium shot ni dia penting untuk kita tunjukkan kita punya main character tu, okey, main subject kita tu dengan dia punya environment dia, persekitaran dia lah. Maksudnya kalau kita nak tunjukkan kita punya main character, and then viewers pun akan nampak okey, main character ni dekat mana? Dekat lorong. Okey, apa yang dia tengah buat. So kita tak adalah kata macam distract kita punya viewers punya attention. Let's say kalau lagi satu macam nak shoot video wedding, okey. So nampak kita punya main character tu, okey. Dia dekat mana? Okey, dia dekat pelamin. Okey, apa yang dia tengah buat? Lebih-lebih kurang macam itulah. So dia punya angle dia start daripada pinggang sampai ke kepala lah biasanya untuk medium shot ni. Untuk tight shot pula, untuk kita boleh emphasizekan sesuatu detail macam tadi. Okey, start daripada pinggang sampai atas. Untuk wide kita tunjukkan lokasi. Untuk tight shot memang spesifik detail apa yang kita nak highlight dalam video tu. Let's say kalau contoh nak tunjukkan dia punya mata, mungkin buka mata and then apa yang dia tengok, mungkin kita boleh tunjukkan dia punya detail jam. Okey, mungkin main subject ataupun kita punya cerita tu dah lewat nak pergi ke mana-mana ke, benda-benda macam tu. At least detail yang mempengaruhi jalan cerita korang tu lah. Focal length untuk tight shot ni normally aku akan pilih 50mm ke atas lah untuk tunjukkan dia punya sesuatu detail. Kalau pakai bawah pada 50, let's say 35 ataupun 20 macam untuk wide tadi, dia tak sesuai dengan sebab kita nak shoot dekat. So tak nak kita punya main subject ataupun kita punya main character tu nampak distort ataupun dia punya muka dia tu nampak tak natural lah. Satu lagi adalah detail shot ataupun macro shot. Yang ni dia extreme close up. Okey, so untuk tunjukkan sesuatu yang memang betul-betul dekat ataupun makro lah kita panggil. Untuk makro ni kita pakai lens yang ada makro, okey, features makro, ataupun kita boleh juga pakai lens yang 50mm ke atas, 50, 85, 1.35, tapi make sure dia punya minimum focus distance dia tu agak rapat lah. Tapi kalau untuk shoot makro ni normally aku suggest pakai macro lens je lah. Lepas tu kita ada juga high dengan low shot. Okey, high dengan low shot ni dia berkait rapat tapi dia berlawanan. Untuk low angle shot maksudnya kita nak tunjukkan subjek tu, main character tu lebih dominant, maksudnya lebih powerful, lebih berkuasa, lebih ganas, nampak lagi epic, nampak lagi tough lah. Okey, normally kita akan shoot daripada bawah. Kalau korang perasan, mostly cerita-cerita yang macam fighting ke, macam epic ke, normally bila kita nak introduce main character tu ataupun main subject tu, kita nak pakai dia kuat, ganas, gagah semua, normally kita shoot dia bawah sikit daripada eye level. Maksudnya kalau ni okay, sama dengan eye level, tunjuk daripada bawah sikit, nampak subjek tu lagi dominance, maksudnya lagi besar, lagi gagah lah. Berlawanan juga dengan high angle shot. Okey, untuk high angle ni kita nak emphasize, kita nak tunjukkan main character kita tu nampak sedih, nampak lonely, nampak macam lemah, macam tak berdaya macam tu lah. So sometimes kalau cerita-cerita sedih ataupun cerita-cerita macam dia dah give up, kita punya main character tu dah macam tak berdaya, dah tak boleh nak buat apa dah putus harapan, kita akan shoot daripada atas sikit. So nampak dia macam kecil je, lemah je, so tak boleh nak buat apa dah tak boleh nak berlawan dah. Normally benda-benda macam tu. Last, okay, last adalah over shoulder shot. Aku senang kau. Tak ada sembang lebih kau. Aku senang kau. Tak ada sembang lebih kau. Maksudnya over shoulder ni macam dia punya maksud dia lah over shoulder, maksud kita shoot daripada kamera angle dekat sini, nampakkan bahu and then nampakkan karakter. Okey, untuk over shoulder shot ni normally akan guna untuk yang ada scene yang ada dialog. Maksudnya kita nak tunjukkan apa yang kita punya main karakter tu tengah buat ataupun tengah nak buat. Let's say kalau dia tengah bersembang ke apa ke, normally kita akan pakai over shoulder shot. Over shoulder shot ni lebih kurang kita punya
view lah, maksudnya daripada sudut pandangan mata kita. So kita akan nampak okey, apa kita punya main character ni nak buat, apa yang dia akan buat, apa yang dia tengah buat. Let's say aku banyak pakai over shoulder shot ni masa interview lah, so kita akan nampak daripada shoulder dia sikit, so nampak dia tengah borak dengan siapa, dengan apa yang dia akan buat. Lagi satu, aku akan pakai over shoulder shot ni masa shoot nikah lah, so daripada pandangan bahu tu kita nampak okey, mungkin ayah dia tengah nikahkan dia, so counter balik nampakkan muka ayah dia juga. So lebih kurang macam tu lah. Untuk over shoulder shot ni aku pakai 35 pun boleh ataupun 50mm pun boleh. Wahai Abu Bakar bin Jamiat. Ya, saya. Saya nikahkan kau dengan anak saya Khairunisa bin Abdullah dengan mas kawinnya sebanyak RM300 tunai. Aku terima nikah Khairunisa binti Abdullah dengan mas kawinnya RM300 tunai. Saksi pertama. Sah. Saksi kedua. Sah. Alhamdulillah. Dalam video kali ni aku nak share juga dengan korang composition. Okey, komposisi dalam sesebuah kamera lah. Okey, macam tadi kita sembang pasal kamera angle. Okey, so sekarang aku nak share komposisi. Macam mana kita nak placing subjek kita tu supaya mata viewers ataupun mata penonton ni dia terus nampak apa yang cuba kita nak sampaikan ataupun apa yang kita nak highlight dalam video ni. Okey, dekat sesebuah kamera akan ada grid. Okey, macam ni aku pun still pakai rule of third, so dia ada grid dekat sini and then dekat sini. Okey, dekat bawah ni satulah. So dekat titik point ni, dekat sini dengan bawah ni, so kalau kita placing kita punya subjek antara titik-titik ni, mata viewers akan lagi natural tengok kepada tempat tu. Okey, macam ni aku placing aku punya mata aku dekat rule of third juga, tapi dekat middle section ataupun dekat tengah lah. So mata korang directly memang tengok dekat aku lah. Lagipun dekat dalam video ni aku seorang je pun. Aku tunjuk sikit dekat korang apa dia punya maksud dia. Okey, hopefully boleh nampak. Kejap. Okey, dekat dalam ni ada nampak dia punya grid tu kan. Okey, itu adalah rule of third. Ada lagi satu kita panggil leading line. Okey, leading line tu pula kita base kepada kita punya tempat, maksudnya kita punya environment. Contoh dekat sini, okey, dekat sini ada meja ni. Okey, meja ni ada line, korang boleh nampak line ke sini. Okey, dan aku kat tengah-tengah. Dekat kiri kanan ni pun ada macam line juga. So dijadikan seolah-olah framing. Okey, framing untuk letak kita punya main subject tu dekat tengah-tengah. Normally kalau let's say kalau kita shoot dekat banyak benda-benda architecture, maksudnya dekat tangga ke dekat bangunan-bangunan, korang boleh letak korang punya main subject dekat tengah-tengah line bangunan tu, ataupun mungkin ada tiang lampu. So mata viewers akan tengok daripada tiang lampu tu terus kepada main subject. Last adalah negative space. Negative space ni dia berlawanan dengan leading line dengan rule of third. Okey, macam tadi kita nak highlight kita punya main subject. Untuk negative space ni kita nak include juga subject, tapi kita nak emphasize environment ataupun lokasi dan tempat tu lah. Maksudnya kalau shoot dekat area masjid ke, area kawasan-kawasan yang menarik, ada building menarik ataupun ada taman-taman yang cantik, kita nak tunjukkan taman tu tapi include sekali dengan kita punya main subject. Normally untuk negative space ni orang akan pakai wide angle lah. So nampakkan kawasan tu besar tapi nampak jugalah subjek tu kecil je. Subjek tu tak dominan, yang dominan adalah environment ataupun dia punya lokasi tu. Subjek hanyalah mungkin dekat ujung, dekat tengah. So kita tak highlightkan subjek tu. Untuk highlightkan subjek kita boleh pakai yang tadilah, rule of third ataupun leading line dengan combination camera angle tadi. Okay guys, itu saja untuk video kali ni aku boleh share dengan korang.
Harap korang boleh like video ni. Ada ke yang tengok sampai habis? Kalau ada yang tengok sampai habis, terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum, and then kita jumpa lagi. Peace out.